Video ini memang saya tujukan kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yelah, dah selalu sangat saya kutuk kerajaan kan? Selalu sangat saya kritik kerajaan Madani ni kan? So, kali ini saya ingin mengkritik ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dengan ucapan, tolonglah jadi bijak sikit selepas ini. Kita intro dulu! La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin penyokong-penyokong Perikatan Nasional akan marah saya berkenaan video ini. Dia akan kata, kenapa Papa Barry tiba-tiba pula nak marah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional? Papa Barry ni siapa? Tapi anda tonton video saya ini sampai habis dan insya-Allah anda mungkin akan bersetuju dengan saya. Saya bukan nak kata ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ini tidak buat tugas dengan baik. Mereka buat tugas dengan sangat-sangat cemerlang sehinggalah ke tahap ini. Kita ada satu sistem yang begitu cantik iaitu shadow cabinet. Setiap MP itu akan pegang satu kementerian-kementerian tertentu dan mereka akan fokus ke arah itu. Bahkan kehadiran ahli Parlimen Arau, Shahdan Kassim juga sangat-sangat membantu. Dan boleh dikatakan Perikatan Nasional telah menjalankan tugas sebagai pembangkang dengan agak baik sehingga ke tahap ini. Tetapi tidak dapat tidak, ada beberapa kesilapan yang saya rasa tidak patut dilakukan dan patut diperbaiki selepas ini. Dan saya nak sentuh tentang dua kesilapan in particular. Yang pertama berkenaan dengan isu laporan audit yang hendak dibahaskan yang kecoh satu ketika dahulu. Tak lama dulu pun sebenarnya. Di mana kita dapat lihat, memang betul tindakan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional mempertikaikan usul tersebut. Kerana perbahasan audit itu memang tak pernah dibuat oleh orang sebenarnya. Sepanjang negara kita ini merdeka, sepanjang kita ini sudah beberapa kali melalui pertukaran parlimen dan sebagainya, mana pernah laporan audit itu dibahaskan? Tak pernah dibuat oleh manusia maupun jin. Tetapi, bila mereka bertindak memboikot sidang parlimen pada sesi petang atas protes tidak mahu untuk menerima usul tersebut, ini telah memberikan satu bahan untuk anak-anak papa mengutuk Perikatan Nasional. Mereka akan kata Perikatan Nasional itu penakut. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan dan macam-macam lagi tuan-tuan puan-puan sekalian. Sedangkan kalaulah kita berfikir dengan lebih bijak, kita sebenarnya boleh memulangkan kembali permainan mereka ke mereka sendiri. Macam mana tahu? Fine, mereka memang hendak membahaskan laporan audit tahun 2021 dan tujuannya tidak lain hanyalah untuk political mileage, untuk orang kata apa, memburukkan nama Perikatan Nasional di dalam parlimen. Kenapa tidak ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional pada ketika itu mengatakan, okey fine, kami setuju untuk bahaskan laporan audit, tak ada masalah, silakan. Tetapi kalau nak bahas 7 tahun yang backdated. Sebab apa? Sebab kita tak pernah bahas pasal YMDB. Kita tak pernah bahas pasal lembu dalam kondo. Kita tak pernah bahas pasal SRC. Dan macam-macam lagi benda yang selama ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan dok kata Najib itu penyamun lah, Najib itu pencuri wang rakyat dan sebagainya. So kalau nak bahas sejak tahun 2016 punya laporan audit. Dan kemudian besoknya bahas 2017, kemudian 2018, sampailah ke tahun 2022. Bahaskan semua sekali. Ala-ala nak buat kan? Dan cakap juga, ya kami setuju untuk bahaskan laporan audit dan kita nak pada tahun depan 2024 kita nak bahaskan juga laporan audit tahun 2023 iaitu laporan audit ketika Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini memerintah. Berani ataupun tidak? Sebab kalau mereka dah membahaskan laporan audit 2021 ketika ini, benda tu dah jadi presiden. Untuk tahun depan, you kena bahas juga, betul tak? Tak kena bahas 1 tahun je. Mana adil macam tu bang? Sebab itulah kita katakan ahli-ahli Perikatan Nasional boleh bertindak jauh lebih baik sebenarnya berbanding dengan apa yang mereka lakukan satu ketika dahulu. Tapi tak apalah, nak macam mana, nasi dah jadi bubur. Satu lagi teguran yang saya ingin berikan kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ini. Saya faham ada banyak isu-isu sensitif yang sebenarnya kalau kita pandai bawa, ianya akan memberikan kelebihan kepada pembangkang. Tetapi bila anda salah bertanyakan soalan, anda akan diayam-ayamkan. Macam semalam, Datuk Taqiyuddin dan juga Tan Sri Muhyiddin dah tanya pasal perjanjian antara Anwar Ibrahim dan juga Jokowi berkenaan dengan Selat Melaka dan juga Laut Selusi. Premisnya dah betul lah. Tetapi soalannya tidak tepat sehingga memudahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memaku kedua-dua pemimpin ini ke dinding. Sedangkan anda kata kalau anda tanya soalan yang benar-benar betul, insya-Allah sesiapa pun tidak akan mampu untuk spin jawapan-jawapan yang hendak diberikan. Tapi kalau salah tanya soalan, itulah jadinya. Saya akan mengulas lanjut berkenaan dengan apa yang patut ditanya berkenaan dengan perjanjian Laut Sulawesi ini dalam video saya akan datang. Di mana kita akan membincangkan tentang satu blok yang menjadi
perebutan antara Malaysia dan Indonesia sejak 18 tahun lepas, iaitu Blok Ambalat di selatan Sabah dekat Laut Sulawesi. Tapi apa-apa pun, minta maaf kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional atas teguran ini. Kita menegur untuk kebaikan supaya anda bukan sahaja menjadi pembangkang yang berkualiti, tetapi pandai untuk bermain-main dengan apa jua permainan yang cuba dilemparkan oleh PMX dan juga kerajaan Madani ini. Sebab apa? Because politics is a game, and if you don't know how to play the game, then you'll be dead soon enough. Tapi nak buat macam mana? Kerajaan ini kan kerajaan diorang. Bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.